Hadi dakwa kerajaan tak bermoral dikelilingi syaitan bisu. Panas, Nur Omar cabar Presiden UMNO. Macam mana Zahid boleh jumpa Najib selama 2 jam? 2 juta ahli keluar UMNO, mana Anwar dapat angka? PAS terus mengecam kerajaan Malaysia yang ada sekarang dengan menganggap ia dikendalikan oleh golongan tidak bermoral sama sekali, termasuk banduan dan berasuah serta tidak berakidah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang turut menggambarkan kerajaan negara ini menjadi lebih teruk dan tidak dapat diubah keadaannya kerana dikelilingi syaitan-syaitan bisu. Dia kemudian meletakkan kesalahan atas keadaan yang dianggapnya buruk itu kepada orang Islam yang gagal memilih pemimpin yang baik. Kita sedang menyaksikan kerajaan campuran daripada kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak berakhlak. Terdiri daripada banduan, perasuah dan penipu yang tidak berakidah dan tidak berakhlak, dikelilingi pula oleh syaitan-syaitan bisu yang mendiamkan diri terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Hal ini berlaku akibat daripada meninggalkan kewajipan memilih pemimpin yang beriman dan berakhlak, katanya dalam kenyataan yang dibuat melalui hantaran rutinnya di media sosial. Menurut ahli parlimen Marang itu, seseorang individu yang hanya berilmu masih tidak memadai untuk menjadi pemimpin kerana mereka perlu juga beriman, berakhlak baik dan bertafakuh, iaitu faham mengenai hal agama. Dia yang pernah dilantik menjadi duta khas bertaraf menteri oleh kerajaan sebelum ini beranggapan rakyat berada dalam keadaan paling berbahaya kerana negara ini didakwanya diperintah oleh golongan yang mendapat pengaruh bukan Islam. Keadaan ini berlaku, tambah Abdul Hadi, apabila umat Islam kita berpecah belah sehingga ia dikuasai oleh kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam. Keadaan itu berlaku dakwanya kerana ramai orang Islam yang tidak keluar mengundi. Untuk rekod, PAS pernah menjadi kerajaan selepas PRU ke-14 apabila berlaku langkah syaratan pada akhir Februari 2020 yang menyaksikan parti itu membentuk kerjasama dengan Bersatu yang meninggalkan Pakatan Harapan serta menubuhkan Perikatan Nasional serta UMNO. Ketika itu, Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun, Muhyiddin meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021 akibat tekanan dari UMNO. Jawatan itu kemudian digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu menjadi naib Presiden UMNO. Di bawah kerajaan pimpinan Muhyiddin dan Ismail Sabri, PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan. Bagaimanapun, apabila PRU ke-15 diadakan pada 19 November 2023, PAS serta Perikatan Nasional tercicir daripada kuasa dan menjadi pembangkang apabila saranan pembentukan kerajaan perpaduan daripada Jadi Pertuan Agong ditolak oleh gabungan terbabit. Politik di Malaysia kini sedang memanas kerana semua parti politik sedang membuat gerakan sebagai menghadapi pilihan raya di 6 negeri dengan 3 daripadanya sedang ditadbir PAS, manakala selebihnya Pakatan Harapan. Abdul Hadi berkata ketika ini ramai penganut Islam yang tidak memahami agama walaupun ia bersifat sempurna. Antara lain, katanya kerana umat Islam terbabit menganggap mengundi dalam pilihan raya bukanlah suatu kewajipan. Abdul Hadi juga mendakwa pengundi yang terbabit dalam pilihan raya sebelum ini pula hanya memilih golongan pembohong atau mangsa pembohongan. Tindakan itu, katanya, seperti menjadikan diri masing-masing untuk ditimpa bencana sama ada di dunia atau selepasnya. Malangnya dipilih mereka yang menipu dan ditipu. Malah ada juga yang benci lalu memilih untuk tidak mengundi. Mereka seakan-akan menyerah diri kepada musuh untuk sama-sama mendapat kehinaan dunia sebelum mendapat kehinaan di akhirat kerana tidak menunaikan kewajipan yang besar iaitu mengundi dalam Islam, katanya. Bekas Pengerusi Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Nur Omar menegaskan sekiranya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi ikhlas menerima kembali beliau, maka parti itu harus membatalkan pemecatannya. Ahli Parlimen Tanjung Karang itu berkata beliau tidak akan membuat rayuan atas pemecatan yang dibuat oleh UMNO pada Januari lalu. Kalau betul-betul Presiden Ahmad Zaid ikhlas, maka kena batalkan secara automatik penggantungan dan juga pemecatan kami. Keputusan yang dibuat oleh Presiden menggantung dan memecat pemimpin UMNO ini ialah ultra virus, artinya di luar kuasa undang-undang. Saya tidak perlu merayu, sebaliknya MT hendaklah membatalkan keputusan pemecatan dan menerima kembali keahlian saya secara automatik. Pemecatan dan penggantungan kami adalah tidak sah kerana Presiden tidak mengikut peraturan dan perlembagaan parti, katanya menerusi rakaman video Facebook. Nur berkata demikian mengulas kenyataan Ahmad Zahid pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023
bahawa Ahli Majlis Kerja Tertinggi Parti bersifat terbuka atas saranan perwakilan untuk menerima kembali ahli yang telah dikenakan tindakan disiplin sama ada dipecat ataupun digantung oleh parti. Bagaimanapun, Ahmad Zahid berkata UMNO mempunyai perlembagaan dan peraturan yang perlu dipatuhi sebelum menerima semula ahli yang dipecat atau digantung. Sebelum ini, ahli UMNO yang digantung, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, mempersoalkan pelawaan Ahmad Zahid bahawa parti itu sentiasa terbuka untuk menerima kembali ahli-ahlinya yang dikenakan tindakan disiplin, termasuk mereka yang digantung atau dipecat. Hishamuddin berkata kesaan yang disuarakan Ahmad Zahid dilihat canggung kerana bekas naib Presiden UMNO itu tidak tahu punca beliau digantung parti. Dalam pada itu, Noh berkata pemecatan dan penggantungan beberapa pemimpin sebelum ini termasuk beliau adalah tidak sah. Ini kerana katanya mengikut peraturan UMNO, apabila seseorang itu mahu diambil tindakan disiplin, ia perlu melalui lembaga disiplin. Dia, Ahmad Zahid, menipu MKT mengatakan bahawa dia telah berbincang dengan lembaga disiplin. MKT mesyuarat hari Sabtu. Saya dipanggil oleh lembaga disiplin pada Isnin. Malam mesyuarat MKT terus buat keputusan menggantung saya selama 6 tahun. Sebab itulah saya tidak puas hati. Mengapa tidak mengikut peraturan? Kalau UMNO ini hendak diurus mengikut kehendak seseorang, maka lebih baik saya dipecat daripada UMNO. Kerana kena ingat, UMNO bukan hak milik Presiden, tetapi ia dimiliki lebih 3.5 juta ahli. Jangan ingat UMNO ini kita punya. Kalau Presiden waktu memecat kami tidak mengikut peraturan, mengapa bila nak merayu nak mengikut peraturan? Katanya. Pada mesyuarat MKT UMNO 27 Januari lalu, keahlian Noh digantung disebabkan 16 pertuduhan dihadapi beliau kerana mensabotaj parti pada pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Perhubungan UMNO Selangor, Datuk Megat Zulkarnain Omaden berkata, keputusan menggantung keahlian Noh bukan disebabkan beliau tidak bersetuju dengan usul tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi parti yang dibawa dalam PAU 2022. Noh bagaimanapun meminta untuk dipecat oleh parti setelah keputusan dibuat untuk menggantung beliau selama 6 tahun. Parti Pejuang Tanah Air mempersoalkan keistimewaan yang diberikan kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang dibenarkan bertemu dengan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak selama 2 jam. Menurut Ketua Penerangan Pejuang, Rafiq Rashid, tempoh maksimum lawatan banduan yang diberikan hanya 45 minit. Bukankah pertemuan dalam penjara dengan banduan atau orang dalam tahanan terhad kepada ahli keluarga, peguam dan atau pihak berkuasa seperti polis, immigration, SPRM? Tambahan pula, bolehkah pertemuan sehingga 2 jam? Bukankah maksima adalah 45 minit? Bagaimana boleh pula buat jamuan mini dalam penjara? Bukankah ahli keluarga hanya boleh dibenar buat demikian sewaktu perayaan? Bukankah kalau ahli keluarga hendak peluk salam cium pun susah dek kerana dipisahkan dengan cermin pengadang? Cakap pun melalui telefon disangkut pada dinding pengadang. Soal Rafiq dalam satu kenyataan. Rafiq berkata demikian mengulas kenyataan Ahmad Zahid yang berdedahkan beliau meluangkan masa hampir 2 jam dengan Najib sambil ditemani Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Ahmad Zahid berkata ketika membuat ucapan penggulungan Perhimpunan Agung UMNO 2023 yang berlangsung minggu lalu, Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri turut menyatakan komitmen UMNO dalam memperjuangkan pembebasan Najib. Dalam pada itu, Rafiq turut mempersoalkan langkah Ahmad Zahid itu diberitahu kepada Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahukah ahli Kabinet campuran lain mengenai pertemuan ini? Pertemuan untuk bincang mengenai pengampunan diraja? Mengapa tidak serah pada peguam sahaja atau ahli keluarga? Soal beliau lagi. Rafiq dalam pada itu turut mengutuskan surat kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bagi mendapatkan penjelasan berhubung isu berkenaan. Oleh kerana masih tiada sebarang jawapan, setelah hari ini utus surat kepada Menteri Dalam Negeri serta juga kepada Komisioner Jeneral Penjara Malaysia untuk penjelasan. Tidak guna laung slogan madani, bermaruah, berilmu, berintegriti sekiranya sekadar retorik. Lagi sekali, apa istimewanya Zahid Hamidi? Soal beliau lagi. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan menyangkal dakwaan Tan Sri Anwar Musa mengenai 2 juta penyokong UMNO meninggalkan parti itu. Beliau turut mengingatkan Anwar yang juga bekas Ketua Penerangan UMNO agar berwaspada dalam mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai UMNO meskipun mempunyai hak berbuat demikian. Saya tak tahu dari mana dia dapat angka tersebut. Kalau setakat mendakwa, saya pun boleh kata ada 2 juta orang yang masuk jadi ahli UMNO. Maka terpulanglah kalau syok sangat pun. Janganlah sampai begitu sekali. Orang boleh fikir itu berbahaya. Tapi dia boleh cakap apa saja. Memang ada yang keluar, ada mengikut Anwar dan ada kecewa dengan kerjasama Barisan Nasional Pakatan Harapan. Tapi tidaklah sebesar itu jumlahnya. Biarlah orang kata berwaspada dan munasabah, kata Muhammad yang juga timbalan pengerusi Barisan Nasional. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis makan malam anjuran Badan Perhubungan UMNO Terengganu di Kuala Terengganu. Anwar yang kini menyertai PAS ketika berucap pada ceramah Perdana Gelombang Kebangkitan Rakyat
Perikatan Nasional di Senawang, Negeri Sembilan, mendakwa UMNO telah kehilangan lebih 2 juta penyokong sebelum pilihan raya umum ke-15 lagi. Sementara itu ditanya mengenai persediaan menghadapi pilihan raya negeri di 6 buah negeri tidak lama lagi, Muhammad yakin kemenangan di negeri-negeri di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan mampu dipertahankan. Isunya sekarang ialah nak pastikan supaya Barisan Nasional dapat bertapak semula dan juga kalau boleh di negeri macam Terengganu dan Kedah. Dengan syarat kita kerja kuat, kita tak bertelingkar antara satu sama lain dan masuk PRN dengan strategi tepat. Pilih calon yang boleh menangkan kita dan letak calon yang tak dapat dipersoalkan kredibilitinya, katanya. 6 negeri yang akan berdepan dengan PRN ialah Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu.